Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapa hakikatnya yang menyusahkan rakyat? Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Ahmad Fadli Syahari berkata rakyat Melaka yang bakal mengundi 20 November ini hendaklah menolak calon yang menyusahkan mereka, terutamanya wakil rakyat yang melompat parti. Beliau menyarankan pengundi memilih calon-calon yang ada integriti dan tidak akan melompat setelah diberi mandat pada pilihan raya negeri PRN Melaka nanti. Malah berdasar maklumat yang diperoleh, rakyat Melaka tidak berkompromi dengan isu-isu tersebut dan bersedia menolak calon-calon yang melompat. Sepanjang saya berada di Melaka, didapati sentimen rakyat Melaka agak tinggi untuk menolak sebarang ahli politik yang menyusahkan mereka, khasnya yang melompat parti. Ujarnya seperti dipetik Harakah Daily 12 November lalu. Malah pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyali Mak Yassin dilaporkan berkata gabungan parti itu akan menandatangani akuan tolak rasuah serta akan memberi layanan yang adil kepada semua pihak. Sementara itu, kata Fadli, calon PAS telah melakukan bai'ah dan calon gerakan pula menandatangani akuan sumpah SD bagi mengelakkan berlaku lompat parti. Ia penting bagi memastikan momentum itu dapat diteruskan pada pilihan raya umum ke-15 nanti, ujarnya. Kelakar. Ahmad Fadli berteriak agar pengundi Melaka menolak calon yang melompat parti kerana Datuk Seri Idris Harun bertanding di kerusi asahan dan Datuk Nur Azman pula mempertahankan kerusinya di Pantai Kundur. Kedua-dua mereka gugur secara automatik, kata pengerusi Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Kedua-dua mereka sudah secara terbuka menyatakan tidak lagi bersama kerajaan negeri, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Kenyataan ini disahkan oleh Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Surat perujutan keahlian bertarikh 5 Oktober itu akan diserahkan kepada kedua-dua wakil rakyat terbabit dalam tempoh terdekat, katanya, seperti laporan Asro Awani. Tidak ada istilah katak disebut oleh kedua-dua pemimpin UMNO itu. Malah itulah juga yang disebut oleh pengarah komunikasi Amanah Nasional Khalid Abdul Samad berkali-kali bahawa kedua bekas ahli Dewan Undangan Negeri terbabit telah dilucutkan keahliannya, iaitu dipecat terlebih dahulu, bukan melompat. Sebaliknya, Ahmad Fadli patut melihat cermin dahulu sebelum mengajak pemilih agar tidak mengundi katak politik. Bukankah parti beliau sendiri demi menjadi kerajaan lupa prinsip anti lompatnya, lantas bersekongkol dengan pengkhianat Bersatu dan Keadilan yang melompat dan sama-sama membentuk Perikatan Nasional? Lupakah tentang peristiwa itu? Bukan itu sahaja, kebejatan yang dilakukan parti yang kononnya memperjuangkan Islam dan Perikatan Nasional yang kononnya anti rasuah dengan persekongkolan dalam langkah syaratan yang melibatkan UMNO, PAS turut mengamalkan politik asabiyah yang dilarang oleh Islam. Seperti kata Khalid, hanya Pakatan Harapan yang menentang rasuah, pembaziran dan juga pengkhianatan. Sementara itu, Kerajaan Perikatan Nasional dengan selamba menggunakan jutaan ringgit wang rakyat untuk mengubah suai pejabat, meski belum membuat sebarang kerja pun, sebaik sahaja dilantik menjadi menteri dan timbalan menteri. DAP dimomokkan sehingga Melayu Islam menjadi takut kepada bayang-bayang mereka sendiri. Berguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Itulah ciri-ciri sikap dan kelakuan gerombolan kaki sokrasi yang mendominasi kerajaan persekutuan. Kerana tindakan tidak cerdik mereka, ekonomi merudum, pelabur lari lintang pukang, puluhan ribu hilang pekerjaan, pengangguran meningkat dan ribuan syarikat jatuh muflis. Semua data-data itu ada di hujung jari. Rajin-rajinlah mencari kebenaran. Justru Jom Channel ingin mengulangi soalan yang diajukan Ahli Parlimen Shah Alam kepada pemimpin Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jika Kerajaan Pakatan Harapan dikatakan gagal, berapa ramaikah rakyat yang sudah lari dari Selangor mencari rezeki di negeri-negeri ditadbir sama ada oleh UMNO maupun PAS seperti Kelantan, Terengganu, Johor dan Melaka, berbanding dengan bilangan yang meninggalkan negeri-negeri tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih sempurna dan lebih baik di negeri Selangor ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.